untuk memulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, Datuk, boleh kita persilakan Datuk untuk memulakan kuliah maghrib pada malam ni. Persilakan dengan segala hormatnya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Maskiyah binti Ramdi, yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama barisan pimpinan Agama Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama di alam maya ini menyambung kuliah mingguan kita pada malam ini di bawah tajuk peranan sulh dan juga BSK bahagian sokongan keluarga di Mahkamah Syariah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang saya maklumkan sebelum ini alhamdulillah kita dah habiskan topik kuliah al-ahwal asy-syakhsiyah berdasarkan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Dan pada malam ini kita sambung sedikit lagi yang berkaitan iaitu majlis suluh yang diamalkan di Mahkamah Syariah dan juga bahagian sokongan keluarga yang diwujudkan di Mahkamah Syariah di seluruh negara. Dan insyaAllah kita akan sama-sama kita bincang tajuk ini. Mudah-mudahan sedikit berkongsi ini mendapat manfaat bagi semua. Dan saya ingat tajuk ini pun sangat penting sebab peranan majlis suluh dan juga bahagian sokongan keluarga ini sejak diperkenalkan di Mahkamah Syariah telah banyak membantu perjalanan dan juga penyelesaian kes di Mahkamah Syariah. Dan pada malam ini juga hadirin hadirat sekalian, saya cuba habiskan cepat topik ini. Dan kemudian saya mengalu-alukan soal jawab berkaitan dengan perjalanan Mahkamah Syariah itu sendiri, sama ada dari segi urusan pendaftaran kes, urusan kes di Mahkamah Syariah dan yang berkaitan dengannya termasuklah isu-isu berkaitan bersama dengan peguam dan juga lain-lain yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Syariah. Jadi soalan-soalan ini pada saya sangat penting untuk saya dapat feedback daripada masyarakat berkaitan dengan
perkhidmatan mahkamah syariah itu sendiri. Maklum sajalah yang duduk di mahkamah syariah ini bukan semua hakim, termasuk juga pegawai-pegawai yang bertugas di kaunter, di dewan mahkamah yang membantu hakim, pegawai ICT-nya, dan juga termasuk juga yang menjadi sahabat mahkamah iaitu para peguam, dan juga orang ramai sendiri yang berurusan di mahkamah. Jadi apabila yang berurusan ini sesama manusia, pasti di sana ada kelemahan dan kekurangan, dan saya amat berbesar hatilah untuk mendapat feedback, soalan-soalan dan juga cadangan-cadangan daripada hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Okey, kita masuk dulu berkaitan dengan majlis sulh. As-sulh. Apa maksud sulh? As-sulhu dalam Al-Quran disebut was-sulhu khair, was-sulhu khair. Apa maksud suluh? Iaitu perdamaian. Dari segi bahasanya maksudnya perdamaian. Dari segi istilahnya iaitu suatu majlis perundingan, suatu majlis perundingan yang diadakan di mahkamah secara sukarela di antara pihak-pihak. Maknanya mahkamah menyediakan satu platform untuk pihak-pihak yang bertikai di mahkamah untuk berunding bagi menyelesaikan tuntutan di mahkamah syariah secara baik, secara damai. Dan perundingan ini dibuat di hadapan seorang pegawai mahkamah yang dikenali sebagai pegawai sulh. Inilah yang dinamakan, itulah masukkan sulh dari segi istilah yang diguna pakai pada hari ini. Bila sulh ni bermula? Dari segi secara rasminya, majlis sulh ini bermula pada tahun 2001 di Mahkamah Syariah Selangor. Sebelum itu ada ke tak ada sulh ni di Mahkamah Syariah? Ada sebenarnya. Yang kita panggil waktu itu, kita panggil sulh kecil. Sulh kecil ni maksudnya apabila ada tanda-tanda pihak-pihak ini boleh dirundingkan oleh mahkamah, maka hakim pun akan berhentikan perbicaraan. Itu yang berlaku. Hakim stop perbicaraan dan minta pihak-pihak ini berunding, berunding di luar mahkamah, dan kemudiannya memaklumkan kepada hakim hasil rundingan. Hasil rundingan, jika pihak-pihak mencapai persetujuan, maka hakim akan terus catat persetujuan itu. Itu yang kita panggil sulh kecil waktu itu, sebelum tahun 2001. Pada tahun 2001, Selangor telah memulakan perjalanan majlis sulh dengan lebih teratur, iaitu apabila sahaja kes difailkan, apabila saja kes difailkan dan selain yang selain daripada kes cerai dan juga beberapa kes lain yang tidak dibenarkan untuk disuluh, maka mula saja kes itu didaftar di Mahkamah Syariah, maka ditetapkan satu majlis sulh. Belum sebutan kes pun lagi. Belum sebutan kes pun lagi. Maka ditetapkan majlis sulh ini. Apa tujuannya? Kita tengok dalil, dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah An-Nisa ayat 128. Ayat ini panjang, saya petik yang berkaitan dengan sulh saja. Yang dua perkataan yang disebut dalam surah An-Nisa ini, was-sulhu khair. Dan perdamaian itulah yang terbaik. Maksudnya, kedua pihak yang bertikai, berdamai, berunding secara baik dan mencapai persetujuan. Inilah yang dimaksudkan dalam surah An-Nisa. Ayat 128. Dan di sana pun ada satu hadis Nabi SAW, iaitu hadis Nabi yang menyatakan bahawa was-sulhu jaizun. Was-sulhu jaizun. Suluh ini hukumnya harus ketika mana
wasulhu jaizun bainal muslimin, ya, antara orang Islam, ya. Wasulhu jaizun bainal muslimin kecuali harrama halalan, kecuali mengharamkan perkara yang halal, wa ahalla haram, dan menghalalkan perkara haram. Jadi suluh ini boleh digunakan untuk apa-apa tujuan, apatah lagi dalam isu ataupun masalah rumah tangga ataupun pertikaian kes di mahkamah syariah. Yang tak boleh suluh ni iaitu yang berkaitan dengan antara yang disebut dalam hadis, iaitu mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram, tu tak boleh, ya. Jadi alhamdulillah 2001 Selangor telah ambil inisiatif awal memperkenalkan apa yang kita panggil suluh besar. Tadi suluh kecil. Suluh kecil ni berlaku bila-bila masa, semasa sedang bercara, sebelum bercara, ya. Ni dulu ni maknanya suluh secara tak rasmi lah. Dan kalau dalam perbicaraan yang mana hakim stop perbicaraan sebab hakim nampak pihak-pihak ni boleh bunding, boleh selesai tanpa bicara, maka hakim suruh, itu dipanggil suluh kecil. 2001 suluh besar diperkenalkan. Apa maksud suluh besar ni? Maksudnya majlis suluh yang lebih teratur. Fail sahaja kes, selain daripada kes-kes yang tak boleh disuluh, maka kes ini akan ditetapkan satu tarikh untuk majlis suluh, ya. Keluar notis mahkamah, kita panggil notis kehadiran suluh, ya, di hadapan pegawai suluh, ya. Biasanya ditetapkan dalam tempoh 21 hari, ya, daripada tarikh file kes, ya. Itu yang suluh besar ataupun majlis suluh yang telah teratur, diwujudkan di Mahkamah Syariah Selangor mulai 2001. Kemudian selepas itu pada tahun 2002, ya, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah melihat ini adalah satu perkara yang sangat baik, maka Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai badan induk ataupun penyelaras di antara keseluruhan mahkamah syariah seluruh Malaysia. Jadi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah mengambil inisiatif, ya, mengembangkan suluh besar tadi ni yang mula di Selangor ke seluruh Malaysia. Dan waktu itu saya masih ingat lagi, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah memohon kepada pihak kerajaan untuk mewujudkan jawatan, pegawai suluh di seluruh Malaysia. Tak kira negeri yang masuk bawah JKSM ataupun yang tak masuk, ya. Dan alhamdulillah, oleh kerana suluh ini tujuan dia untuk mempercepatkan kes, ya, untuk menyelesaikan kes secara baik, ya, untuk mengurangkan perbicaraan, untuk mempercepatkan penyelesaian kes, maka pihak kerajaan alhamdulillah waktu itu telah meluluskan begitu ramai pegawai suluh. Saya ingat, kalau tak silap saya, hampir 100 orang, ya, jawatan pegawai suluh ini telah diluluskan oleh pihak kerajaan, diletak di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan kemudiannya Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah menempatkan pegawai-pegawai suluh ini di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Ya, di seluruh negeri, 2-3 orang, paling kurang pun maknanya 2-3 orang satu negeri lah, ya, waktu itu, dan kemudian ditambah dari masa ke semasa. Jadi itu yang berlaku, ya, dalam majlis suluh. Jadi kes apa yang boleh disuluh ni, ya? Yang boleh diselesaikan dalam majlis suluh ini, iaitu yang pertama, tuntutan mal sahaja. Maknanya tuntutan yang pertikaian yang berkaitan dengan tuntutan harta ataupun nafkah, ya, ataupun harta pencarian dan sebagainya, hak jaga anak dan lain-lain tuntutan, ya, yang berkaitan dengan kita panggil kes mal. Kes mal ni apa maksudnya? Kes mal ni kes civil lah.
Mana bukan tuntutan jenayah, ya. Jadi yang tak boleh disuluh dalam majlis suluh ni dirundingkan, iaitu yang pertama kes jenayah lah. Yang kedua yang tak boleh dirundingkan dalam majlis suluh ni iaitu kes-kes cerai. Sama ada cerai biasa, cerai khasah. Sebab apa? Sebab kes cerai ini melibatkan hak manusia dan juga melibatkan hak Allah. Ya. Cerai ini melibatkan hak suami isteri dan juga melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kes-kes cerai, ya. Jadi pendek katanya yang dibenarkan hanya yang melibatkan hak manusia saja, ya. Hak manusia iaitu tuntutan mal tadilah, ya, selain daripada kes jenayah, ya. Kalau kes jenayah itu lagilah dia melibatkan hakullah, ya. Hudud, qisas, ta'zir itu melibatkan hakullah, ya, hak-hak Allah. Dalam kes cerai dia melibatkan percampuran dua hak, ya. Percampuran dua hak, ada hakullah, ada hakul ibad kita panggil, ataupun hak-hak manusia, ya. Jadi kes cerai tak boleh suluh, kes jenayah tak boleh suluh. Selain itu boleh, ya. Ada satu lagi yang tak dibenarkan suluh iaitu kes yang difailkan secara ex parte. Pernah dengar ex parte? Maksudnya kes yang difailkan secara sebelah pihak. Nak tuntut injunksi contohnya, ya. Apa lagi? Ada kes-kes tertentu yang difailkan oleh sebelah pihak saja. Memohon mahkamah keluarkan perintah segera, injunksi segera contohnya, supaya menghalang daripada suami membawa anak ke luar negara, ya. Ini contohlah, ya, kes-kes yang difailkan secara ex parte. Maksudnya kes-kes yang nak segera diputuskan oleh mahkamah. Tak sempat nak panggil pihak satu lagi. Jadi sebelah pihak saja. Jadi bila kes ni melibatkan sebelah pihak, dia tak boleh suluh, ya, tak boleh dirundingkan. Macam mana nak berunding sebab sebelah pihak saja, ya. Ini kes-kes yang tak boleh dibawa dalam majlis suluh. Selain daripada itu, tuntutan mal tadi yang melibatkan hak sesama manusia tadi boleh, ya, boleh dimasukkan dalam majlis suluh. Jadi alhamdulillah, ya, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, tujuan majlis suluh ini dilaksanakan di mahkamah syariah adalah untuk membantu mengurangkan kes-kes, ya, mempercepatkan kes dan membantu mengelakkan kes, tunggakan kes. Alhamdulillah, sejak majlis suluh ini dilaksanakan di Mahkamah Suluh Malaysia tahun 2002, yang mengembirakan kita iaitu daripada kes-kes, keseluruhan kes-kes yang diadakan majlis suluh ini, boleh kita katakan lebih kurang 70 ke 80% berjaya, ya. Secara puratanya lebih kurang 75% lah, ya. Kes yang dibawa dalam majlis suluh ini berjaya, ya. Saya ingat macam negeri saya sendiri ketika saya jadi Ketua Hakim Syar'i di Negeri Sembilan, ya, setahun lebih kurang 1,500 kes dibawa dalam majlis suluh, dan purata kejayaan kita, ya, menyelesaikan kes ini di peringkat majlis suluh ini lebih kurang 75%, ya. Jadi satu kejayaan yang sangat baik, ya, pada saya lah, ya. Sebab apa? Bila majlis suluh ni berlaku, bila majlis suluh ni diadakan, ya, contoh fail kes hari ni, majlis suluh 2 minggu lagi, ya, 2 minggu akan datang, maknanya katalah, ya, lebih kurang 7 hari bulan 1, ya, 7 Januari tahun 2. Kes fail hari ni 24, 25 hari bulan. 6 hari bulan atau 7 hari bulan 1 ditetapkan majlis suluh, ya. Dan tempoh 14 hari itu notis dikeluarkan, ya, kepada pihak satu lagi. Dan bila diadakan majlis suluh, pihak satu lagi datang, dirundingkan di hadapan pegawai suluh mahkamah. Majlis suluh ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam, ya.
setengah jam, 1 jam ataupun paling tinggi pun 2 jam bagi satu kes lah, ya. Dan apabila rundingan ini berjaya, maka pegawai suluh ni akan mencatat segala persetujuan di antara kedua belah pihak. Dan terma-terma persetujuan ini dicatatkan dalam yang kita panggil perjanjian majlis suluh, ya. Jadi terma-terma ni. Dan pegawai suluh inilah yang akan bertanggungjawab mendraft, ya, perjanjian persetujuan dalam majlis suluh ini, dan ditunjuk semula kepada dua belah pihak yang berunding tadi, adakah betul ini terma-terma persetujuan. Apabila dua pihak ini bersetuju, maka kedua pihak akan tanda tangan. Dan apabila kedua pihak tanda tangan persetujuan terma-terma tadi ini, maka pegawai suluh akan terus angkat kepada hakim yang ada pada hari itu. Ya, terus angkat. Kalau kes mahkamah tinggi lah. Kalau kes mahkamah rendah akan angkat terus kepada hakim mahkamah rendah. Dan terus dibawa kedua belah pihak tadi di hadapan hakim tadi. Maka hakim pun akan bertanya, betulkah ini terma-terma persetujuan? Ya, sebab perjanjian persetujuan tadi dibawa di hadapan hakim, ya. Dan sekali lagi dikonfirmkan ataupun hakim akan memastikan itulah perjanjian penyelesaian yang ditandatangani di hadapan pegawai suluh tadi. Jadi apabila dua-dua pihak ini mengesahkan di hadapan hakim, maka hakim akan terus endorse, ya, perjanjian suluh tadi ni, perjanjian penyelesaian secara damai tadi, terus di-endorse sebagai perintah mahkamah. Jadi berapa jam selesai kes? Hari yang sama tak sampai 4 jam, ya. Ataupun tak sampai separuh hari, ya. Jadi berbanding perbicaraan yang memakan masa berbulan-bulan ataupun kadang-kadang dalam kes tertentu memakan masa sampai bertahun-tahun. Inilah alhamdulillah, ini kejayaan majlis suluh lah. Ini yang saya nak kongsikan. Dan waktu saya di Negeri Sembilan, saya telah ambil inisiatif, ya, melancarkan program untuk menyemarakkan majlis suluh ni kepada orang ramai, ya. Dan saya telah minta bajet kepada kerajaan negeri untuk kita naik taraf, ya, bilik-bilik majlis suluh ini. Sebab nak berunding ni kena bilik yang sesuai. Maka kita waktu itu, saya dan tim majlis suluh kita telah berunding dengan institusi pengajian tinggi, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagaimana kita nak set up bilik majlis suluh tempat berunding ni? Maka pakar-pakar telah memberi pandangan tentang warna, kedudukan dalam majlis suluh dan sebagainya. Kemudian kita ada diselangi dengan waktu majlis suluh ni berjalan, ada muzik, ya, muzik instrumental lah, yang yang mendamaikan lah, ya. Jadi ini yang kita ni lah, alhamdulillah kita dapat bajet daripada kerajaan negeri. Kita telah naik taraf, ya. Semua bilik-bilik majlis suluh kalau kita lihat di komplek Mahkamah Syariah Senayan itu, dia macam hotel, ya. Bilik itu macam hotel. Kemudian ada kaunter menerima ni pelanggan-pelanggan ini, ada tempat untuk buat kopi, buat teh dan sebagainya sementara menunggu giliran, ya. Kita hidangkan sedikit biskut ringan dan sebagainya. Dan bilik-bilik majlis suluh ni sangat mendamaikan, ya. Dengan warna dia, ya, dengan apa yang lembut dan apa menarik. Jadi hasil daripada itu, ya, kemudian kita bawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, ya, untuk merasmikan, ya. Dan kita war-warkan dalam media. Dan saya juga minta pegawai-pegawai saya untuk ke udara di radio FM Negeri Sembilan, ya, untuk menggalakkan orang ramai, ya, berkempen supaya orang ramai memilih majlis suluh ini sebagai alternatif utama daripada bicara berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Sebab majlis suluh ni tak sampai separuh hari selesai kes, ya. Ini jika berjaya lah.
Cuma saya dah kongsikan tadi, kejayaannya tinggi. 75% daripada kes-kes yang dibawa dalam majlis suluh ini berjaya diselesaikan. Alhamdulillah. Dan untuk makluman hadirin sekalian, pegawai-pegawai suluh yang disediakan oleh mahkamah ini bukan sebarang orang. Kita latih dia. Mereka mengikuti latihan intensif selama 40 jam. Dulu ni 40 jam bersama dengan kita panggil ECOP group daripada Australia, dan mereka ada sijil profesional sijil profesional sebagai mediator, sebagai orang tengah sebab pegawai suluh ni dia tak boleh campur, dia hanya merundingkan saja. Sebab itu majlis suluh ni dia berjalan secara sukarela, secara sukarela. Pihak yang menuntut membentangkan kes dia, apa tuntutan dia, sebelah pihak kena diam lah, dengar kan. Jadi kemudian bila pihak yang menuntut selesai membentangkan kes dia, tuntutan dia, diberi peluang pada pihak satu lagi untuk menjawab. Kemudian baru dirundingkan. Contoh, isteri tuntut nafkah RM1,000 sebulan untuk nafkah edah, contohnya kan. Jadi itu dia punya keperluan, dia pun terangkanlah kenapa dia minta sampai RM1,000 sebulan itu. Kemudian diberi peluang kepada bekas suami untuk jawab pula. Adakah dia bersetuju? Mungkin pada mula tak setuju RM1,000. Cuma pegawai majlis suluh ni akan minta dia pula menawarkan berapa yang cik setuju nak bagi. Contohnya 700, 700. Itulah dirundingkan, dirundingkan di hadapan majlis pegawai majlis suluh. Kemudian mungkin isteri tadi kata 700 rendah sangat, naiklah sikit lagi. Naik sikit lagi jadi 800 contohnya. Jadi bersetuju dua pihak ni 800 terus. Persetujuan itu direkodkan oleh pegawai suluh tadi menjadi perjanjian persetujuan. Kan mudah begitu kan. Inilah yang dijalankan oleh dalam banyak lagi kes, termasuklah kes hak jaga anak-anak, kes muta'ah, tuntutan harta pencarian. Macam kes tuntutan harta pencarian tu mungkin majlis suluhnya berjalan dengan lebih lama lah. Sebab kalau banyak harta, banyak perkara nak dirundingkan. Kalau ada banyak kilang-kilang contohnya, saham, apa lagi, duit di bank, dan saham syarikat, dan banyak tempat pula. Sebab sebahagian daripada pelanggan mahkamah ni memang orang yang berharta. Saya ingat baru-baru ni pun dalam kes rayuan saya di Selangor, ingat ada satu kes tu, dia punya syarikat dia ada berbelas-belas syarikat. Jadi kita boleh bayangkanlah harta yang orang mungkin dia punya nilai harta tu berjuta-juta kan. Jadi kalau dalam perkara yang macam ni mungkin akan ambil masa yang panjang lah, untuk dirundingkan. Jadi ini satu cara hadirin hadirat bagaimana mahkamah melaksanakan majlis suluh ini untuk menggalakkan orang ramai daripada bercara di mahkamah turun naik mahkamah dengan kos, dengan masa yang banyak, dengan kos yang banyak, turun naik mahkamah, lantik peguam dan sebagainya. Kadang-kadang 2 tahun pun tak habis lagi. Majlis suluh ni tak sampai separuh hari boleh selesai. Kadang-kadang ada jugalah berlaku, maknanya hari ni tak selesai, tangguh minggu depan. Mungkin 2 kali saja, 2 kali perundingan selesai. Dan dalam majlis suluh ni kita tak benarkan peguam. Kita tak benarkan peguam campur tangan. Maka sebab bila ada peguam tu, kadang-kadang peguam ni dia mungkin ada banyak angle lain yang kadang-kadang tujuan tu baik, tapi kadang-kadang mengelirukan pihak-pihak ini. Mengelirukan pihak-pihak. Jadi pihak-pihak ni dah pada awalnya dah hampir bersetuju, kemudian jadi tak setuju pula. Ni ada juga keadaan-keadaan yang sebegini. Jadi saya ingat itulah sebagai gambaran kepada hadirin. Dah setengah jam rupanya.
Ya, saya ingat saya nak cakap 10 minit dia pasal majlis suluh jadi setengah jam. Ya. Kalau macam tu malam ni saya berhenti cakap majlis suluh je lah dulu ya. Bahagian sokong keluarga ni kita minggu depan insyaAllah. Ya. Sikit lagi pasal majlis suluh ni. Jadi hadirin sekalian ya, di Negeri Sembilan waktu saya jadi Ketua Hakim Syar'i, saya cuba berkempen kepada orang ramai melalui majlis-majlis tertentu melalui media di radio FM Negeri Sembilan dan juga kadang-kadang apabila ada satu majlis peringkat negeri yang melibatkan ramai orang dan melibatkan wartawan, saya ambil kesempatan kepada wartawan untuk mempromosi majlis suluh ini kepada orang ramai. Jadi apa yang saya nak nyatakan pada malam ini, hadirin sekalian, majlis suluh ini adalah alternatif terbaik. Alternatif terbaik bagi masyarakat yang menghadapi kes dan pertikaian di mahkamah syariah. Selain daripada kes cerai tadilah selain daripada kes cerai, selain daripada kes jenayah yang mana kes-kes yang boleh disuluh ni saya alu-alukan, saya galakkan, saya kempen eloklah dirundingkan dalam majlis suluh. Jangan tak datang. Ada juga kes yang gagal ni, yang 15%, 20% gagal suluh ni kadang-kadang sebab pihak-pihak ni tak mau datang. Tak mau datang berunding. Belum apa-apa lagi tak mau. Ada juga ini yang sedangkan perundingan yang dibuat di hadapan mahkamah ini secara profesional. Yang saya sebut tadi, pegawai-pegawai suluh kita ni dilatih oleh satu badan profesional daripada Australia selama 40 jam dan mereka diberi sijil profesional sebagai mediator, sebagai orang tengah, sebagai perunding jadi mereka profesional. Satu perkara lagi, semua yang dirundingkan dalam majlis suluh ini adalah rahsia. Perkara aib ke, perkara tak aib ke, perkara yang menyebelahi kita ke ataupun tidak, semuanya dirahsiakan. Takkan hakim sendiri pun tak tahu apa yang dirunding dalam majlis suluh ni. Ini antara pegawai suluh dan juga dua-dua pihak yang bertikai tadi tu, yang di hadapan pegawai suluh tu. Orang lain tak tahu cerita. Ini alhamdulillah sebab mereka ini telah angkat sumpah untuk menyimpan rahsia. Jangan bimbang lah, maknanya majlis suluh ni pada saya yang sangat terbaik lah. Apa-apa rahsia kita pun ataupun apa-apa kelemahan kita dalam majlis suluh ni pun tak akan orang lain tahu. Saya boleh kata saya boleh beri jaminan lah, maknanya apa yang dirunding dalam majlis suluh ni tidak akan diketahui oleh orang. Ini yang bagusnya. Jadi bila majlis suluh ni berjalan secara baik, secara damai, dan kes dapat diselesaikan dengan baik, kalau bercerai, selepas bercerai dengan cara yang baik, tuntutan-tuntutan selepas cerai itu diselesaikan dengan cara yang baik melalui majlis suluh ni. Jadi walaupun pihak-pihak ini bercerai, tetapi ini positifnya adalah kepada anak-anak. Sebab nafkah anaknya ada, tuntutan atas pencariannya dapat dibahagikan secara baik. Apa lagi? Giliran hak jagaan anak, sama ada jagaan bersama atau ibu dapat hak jagaan, bapa boleh datang melihat, bawa anak bermalam, diselesaikan secara baik. Jadi ini dia punya positif dia, impak yang positif kepada bukan saja kepada anak-anak, kepada kedua-dua pihak juga. Tidak bermusuh, dan boleh kedua-dua pihak ni sama-sama membesarkan anak-anak walaupun dah bercerai. Sebab apa? Sebab semua tuntutan tadi diselesaikan secara baik dalam majlis suluh. Jadi hadirin sekalian lah, saya ingat saya dah memberi pencerahan dan saya ingat semua boleh faham dan boleh nampak kebaikan-kebaikan majlis suluh yang diamalkan di mahkamah syariah. Semua saya tak tahulah setakat mana maklumat yang
hadirin hadirat dapat selama ini berkaitan dengan majlis suluh ini. Jadi malam ini saya beri gambaran yang sebenar lah, ya, dan saya tak ada sorok-sorok sama ada tentang perjalanan ataupun kejayaan, ya. Dan saya juga pernah ke udara di TV Selamat Pagi Malaysia, ya, untuk mempromosi kes suluh ni kira-kira setahun lepas ke 2 tahun yang lepas, ya, Selamat Pagi Malaysia untuk mempromosikan, ya. Jadi saya juga ambil kesempatan ini untuk hadirin hadirat yang hadir, ya, dalam alam maya ini, live secara malam ini, untuk kita sama-sama kempen lah, ya, keluarga kita ke ataupun kawan-kawan kita yang terlibat tuntutan di mahkamah syariah, eloklah kita selesaikan kes kita melalui majlis suluh. Kita pun tak sakit kepala nak turun naik mahkamah banyak kali, ya. Cuma untuk dapat kejayaan majlis suluh ni kita kena berlapang dada lah, ya. Kadang-kadang ada orang tu juga dia nak juga tuntutan dia tu RM1,000 tak beranjak, RM1,000, ya. Dia nak juga tak beranjak 1 sen pun tak mau beranjak. Ini bukan berunding, kan, macam mana, ya. Majlis suluh ni berunding, kan. Kita pun kena faham kemampuan pihak satu lagi dan sebagainya, ya. Dan pihak bekas suami pun dia kena faham nafkah tu bukan untuk orang lain, untuk anak dia juga. Jadi ini berunding. Bila dirundingkan dengan cara yang baik dan semua yang hadir berunding ni mengikhlaskan diri, ya, dengan niat yang baik, maka insya-Allah, ya. Sebab itu alhamdulillah kejayaan majlis suluh ni saya sebut tadi lebih kurang 75%, ya. Alhamdulillah setakat ni. Daripada kes yang bukan semua kes di mahkamah, ya, semua kes yang dibawa dalam majlis suluh. Jadi saya ingat saya berhenti di situ dulu, saya buka untuk soal jawab. Ada dalam chat room ke? Terima kasih Datuk. Dekat sini dah ada soalan daripada Puan Aida. Okey, saya baca dia soalan ni, ya. Ya. Panjang ni. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Sila. Assalamualaikum. Puan Aida silakan untuk meringkaskan masa supaya Datuk tak perlu bacalah. Ya, sila. Okey, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Okey, saya amat setujulah dari segi kata orang untuk majlis suluh ni lah kan. Ya, tapi kemungkinan besar ramai yang tidak memahami apa maksud, apa yang sebenarnya majlis suluh ni. Ya. Saya rasalah. Ya. Okey. Saya punya pencerahan ni sampai ke tak sampai? Pada saya faham. Okey. Macam itulah. Okey, alhamdulillah. Ya. Cuma ada nak tanya sikit, adakah kes suluh, majlis suluh ni pada semua kes boleh dilakukan? Okey. Saya jawab yang tu dulu kot, Okey. Majlis suluh ni bukan semua kes. Saya sebut tadi kes jenayah tak boleh suluh. Yang kedua, kes yang melibatkan kes cerai tak boleh suluh. Ya, sama ada cerai biasa, cerai fasakh, itu tak boleh suluh. Dia ada sebab cerai ni ada melibatkan hakullah saya sebut tadi, ya. Ada pencampuran hak Allah dan juga hak manusia, ya, dari segi hukum. Jadi tak boleh berunding. Mana boleh nak berunding cerai tu, ya? Tak boleh. Yang tuntutan selepas cerai yang boleh dirunding, ya. Okey. Ma'ruf, ya? Boleh, ya? Okey, lagi satu Datuk. Sila. Adakah majlis suluh ni di seluruh Malaysia memang dah diadakan? Saya sejak 2002 ya puan saya sebut tadi tu. Cuma kadang-kadang masyarakat dia tak berapa alert tentang tu. Sebab itu kita kempen dari masa ke semasa. Ya. Sejak 2002 lagi, ya. Okey, terima kasih Datuk. Ya, sama. Ya. Ada terima kasih Datuk. Yang kedua soalan daripada Puan Bella Anis. Ya, sila. Kan perlu Datuk baca ataupun Puan Bella. Saya bacalah, ya. Mediator tadi, peranan media penerangan. Yang pertama, kes tuntutan nafkah bulanan telah diputuskan namun defendant masih mengingkari. Ini bukan kes suluh lah kot pada saya, ya. Yang kedua, kes tuntutan tunggakan telah diputuskan lump sum payment
serta defendant telah dikenakan komite 30 hari penjara, namun seperti kes tu masih mengingkari perintah mahkamah. Okey. Oh, ni dah masuk BSK ni soalan ni. Okeylah. Puan Bella Anis tadi ni, dia punya soalan ni dah masuk berkaitan dengan bahagian sokongan keluarga. Tak apa, saya jawab sikit lah kot ya, untuk bagi faham ya. Dia berkaitan dengan nafkah. Itu sebabnya diwujudkan bahagian sokongan keluarga tu. Saya ingat pada tahun 2007 Jun 2007, satu statement yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam 2007, siapa Perdana Menteri saya pun lupa dah. Dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, ketika mempengerusikan mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu, sekarang Sultan Selangor kan yang jadi pengerusi Majlis Kebangsaan Ehwal Islam. Dulu ni Perdana Menteri. Jadi 2007 tu dibincangkan di peringkat kebangsaan berkaitan dengan isu nafkah tertunggal. Isu nafkah. Ramai orang tak akur dengan perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Jadi macam mana nak buat? Jadi Perdana Menteri telah minta waktu itu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia supaya segera ambil tindakan. Dan hasil daripada itu kemudian telah ditubuhkan bahagian sokongan keluarga, Family Support Authority, FSA, ataupun BSK, bahagian sokongan keluarga. Dalam yang famousnya BSK lah. BSK ni pun sama juga macam Suluh tadi ni. Jadi kita minta perjawatan untuk pegawai BSK ni seluruh Malaysia. Sebab keputusan oleh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang arahkan, dapat segera jawatan ni kemudian. Terdapat juga hampir 100 orang juga, saya tak silap saya lah, pegawai BSK ni untuk bertugas di seluruh negara. Apa peranan besar BSK ni bagi untuk menguatkuasakan perintah nafkah. Jadi sebelum ini perintah nafkah ni, bila contohnya seorang bila hari keputusan mahkamah pun keluar keputusan kata dengan ini diperintah supaya bekas suami pihak defendant ni membayar nafkah iddah RM500 sebulan selama 3 bulan, iaitu jumlah RM1,500. Dibayar lamsam ataupun bayar runcit-runcit setiap bulan. Ni contohlah perintah mahkamah. Dah berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak berjalan perintah ni. Ini yang kita panggil paper judgement. Perintah mahkamah ni tinggal paper judgement. Itu datangnya BSK ni, bahagian sokongan keluarga ni. Bahagian sokong keluarga ni punya peranan, bila sebulan pun tak jalan nafkah ni, boleh buat aduan di bahagian sokong keluarga ni. Pegawai bahagian sokong keluarga ni akan ambil tindakan segera. Yang pertama, akan panggil tadi bekas suami tadi, nak bayar ke tak bayar. Bunding dululah. Dia bunding dulu. Kalau tak mau bayar juga, terus ambil tindakan mahkamah, tindakan penguatkuasaan perintah namanya. Jadi akan dibicarakan balik di hadapan mahkamah. Okey, sekarang dah tertunggak berapa banyak? Contohnya. Nafkah iddah tadi, RM1,500. Okey, nak bayar macam mana? Potong gaji. Okey, kalau potong gaji lah. Ataupun bayar lamsam lah. Kalau tidak, kalau ingkar, mahkamah akan beritahu gagal tunai perintah mahkamah ini, gagal laksana perintah mahkamah ini, boleh dikomitkan ke penjara. Itu amaran mahkamah. Jadi mahkamah akan beri tempoh biasanya supaya dia bayar. Jadi biasa yang berlaku bila dengar penjara ni ada pula duit dia. Biasanya macam tu lah. Kadang-kadang dia bayar lamsam sekaligus. Saya ingat ada beberapa kes, walaupun tunggakan tu jumlahnya kadang-kadang hampir RM100,000, diselesaikan di hadapan mahkamah. Hasil peranan bahagian sokong keluarga tadi ni. Sebab apa? Sebab dah beri notis dah. Kita panggil dia dah sampai peringkat satu peringkat.
kita panggil mahkamah keluarkan notis tunjuk sebab. Kenapa dia gagal bayar. Bila keluar notis tunjuk sebab ni akan hadir di hadapan mahkamah, dia akan jawab kenapa dia tak bayar. Kalau mahkamah tak puas hati, jawapan dia, mahkamah akan keluarkan notis pengkomitan, notis pemenjaraan. Biasa bila dengar penjaga ni mereka akan bayar. Biasa aja, memang akan bayar. Pernah banyak juga kes yang jumlahnya puluhan ribu, kadang ada dekat 100,000, bayar lamsam. Ataupun ada yang kes yang bayar 2 kali bayar ataupun 3 kali bayar. Ini yang untuk menjawab soalan Puan Bella Anis tadi. Jadi maksudnya bila engkar perintah mahkamah, cepat. Kalau perintah berkaitan dengan nafkah tadi ni, cepat buat aduan kepada bahagian sokong keluarga. Pandailah bahagian sokong keluarga ni bertindak. Sehingga pihak yang engkar ini boleh dipenjara. Wallahu a'lam. Ada soalan lain tadi. Adakah plaintiff perlu mencari peguam bela mewakili? Kalau pergi BSK tak payah dah. Jadi pegawai BSK ni akan bertindak seolah-olah sebagai peguam. Yang akan membela pihak yang tak naya tadi ni. Okay. Adakah pihak ini boleh buat aduan kepada sesiapa terdapat kemungkinan bias berat sebelah. Okey. Yang C soalan C ni dalam chat room ni, Puan Bella ni. Okey. Kalau ada perjalanan kes berat sebelah. Ni kalau ada lah. Cuma saya nak nyatakan di sini hakim syar'i ataupun hakim-hakim di mahkamah sivil semuanya dilatih sama je. Supaya berlaku adil kepada kedua belah pihak. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, thalathatu qudat qadiyan finnar wa wahid fil jannah. 3 orang qadi ataupun hakim, 2 masuk neraka, 1 saja masuk syurga. Yang masuk neraka ni macam mana? Sebab tak berlaku adil lah. Ataupun dia tahu sepatutnya dia berlaku adil tapi dia menjebelahi satu pihak. Ini ancaman, hadis ni ancaman kepada hakim supaya berlaku adil. Satu hakim yang masuk syurga tadi, dia mengetahui kebenaran dan dia menghukumkan dengan kebenaran. Ini dalam hadis disebut begitu. Jadi pada asasnya para hakim yang bersidang di hadapan mahkamah ini biasanya akan berlaku adil sebaik mungkin, sedapat mungkin kepada kedua belah pihak. Namun mungkin hakim pun manusia biasa. Mungkin ada ketika yang orang ramai lihat hakim ni berat sebelah. Biasanya tak berlaku. Cuma kalau ternampak ataupun kelihatan sangat hakim ni tidak adil ataupun berat sebelah, boleh buat aduan sebenarnya. Boleh buat aduan. Boleh menulis surat kepada ketua hakim syar'i, boleh buat surat, jangan buat surat kepada ni, merata-rata buat aduan tak tentu pasal, tak boleh. Kita kena jaga integriti hakim ni, kita kena jaga nama baik mahkamah. Sebab itu sebenarnya kalau hakim tu buat keputusan kita tak puas hati, kita ada hak lain yang diberi oleh undang-undang. Sama ada kes itu disemak semula ataupun dirayu kepada mahkamah yang lebih tinggi. Dirayu kepada mahkamah yang lebih tinggi. Cuma saya biasa jugalah, bukan biasa, adalah sekali-sekala menerima surat aduan ketika jadi ketua hakim. Yang kononnya maknanya hakim ini berat sebelah ataupun sebagainya lah. Adalah beberapa kelemahan yang disebut. Suka saya ambil peluang lah dalam pada malam ini. Saya nyatakan di sini bahawa yang pertama, para hakim tadi dilatih untuk berlaku adil. Jika kelihatan tak berlaku adil juga, boleh tulis surat kepada ketua hakim syar'i. Apa yang ketua hakim syar'i akan buat?
ketua hakim syar'i ni dia ada kuasa untuk memanggil mana-mana kes, mana-mana fail yang sedang dibicarakan ataupun yang sudah dibicarakan. Ya. Ini kuasa yang ada pada ketua hakim. Ya. Jadi sebagai ketua hakim pun kita ada etika. Ya, kita ada etika. Yang pertama, walaupun saya jadi ketua hakim dulu, saya tak pernah campur tangan dalam perbicaraan yang dikendalikan oleh hakim-hakim bawahan. Ya, sama ada hakim mahkamah tinggi ataupun hakim mahkamah rendah. Bagaimana hakim itu nak menjalankan perbicaraan, nak memutuskan kes itu, saya tak boleh campur. Itu etika dia. Sebab itu kita berpegang kepada prinsip hurriyatul qadi, kebebasan kehakiman. Maknanya hakim itu tak boleh ditekan untuk dia berpihak kepada mana-mana pihak, tak boleh, haram hukumnya. Ya, cuma kita boleh mengingatkan hakim ni supaya berlaku adil. Ya, jadi hakim dia bebas buat keputusan dia sendiri. Cumanya bila ada aduan kepada ketua hakim, maka ketua hakim akan, biasanya lah saya lah, ya, saya akan panggil ketua pendaftar saya dan panggil fail yang berkenaan. Ya, saya nak tengok dulu rekod perbicaraan yang mana dikatakan tidak adil. Ya, daripada rekod perbicaraan ni kita boleh tahu, ya, kita boleh tahu dan juga kita banding dengan aduan yang berlaku. Ya, sebab semasa perbicaraan, hakim ni dia wajib mencatat perjalanan kes itu. Ya, kes yang dibentang oleh pihak yang menuntut, dia kena catat. Ya, dicatat sekarang ni lagilah dicatat dalam komputer terus. Ya, perbicaraan secara online, apa ni kita panggil e-bicara. Ya, semua nota perbicaraan perjalanan kes itu dicatat dalam komputer hari ini. Ya, oleh sama ada hakim mahkamah rendah ataupun hakim mahkamah tinggi. Semua ni ada rekod. Apa yang dicakap oleh pihak yang menuntut, oleh saksi-saksi, semuanya direkodkan, ya, dicatat dalam komputer. Jadi kita boleh tengok. Ya. Jadi daripada rekod perbicaraan, daripada fail, kemudian kita minta maklumat daripada pembantu hakim, apa yang berlaku dalam mahkamah dan sebagainya. Ya, kita boleh tahu sama ada hakim ini betul ke berat sebelah ataupun tidak. Itu jangan bimbang hadirin sekalian. Ya. Pada saya tak perlu bimbang berkaitan dengan ini. Ya. Sebab saya pernah beri amaran lah pada hakim-hakim saya dulu. Yang pertama, saya kata saya tidak akan berkompromi dengan salah guna kuasa. Ya. Sama ada hakim ni cuba dirasuah dan sebagainya, saya beritahu, saya ingat sama ada depan wartawan ataupun saya tak ingat. Ya. Saya pernah mengingatkan hakim-hakim saya lah, ya. Ketika viral berkaitan dengan scam poligami, ya, tipu daya berkaitan dengan poligami, salah guna kuasa yang kononnya dilakukan oleh mahkamah berkaitan dengan kebenaran poligami, saya telah beri amaran, ya, pada hakim-hakim saya tidak akan berkompromi. Jika masuk katanya SPRM ke ataupun pihak polis ke menyiasat dan sebagainya, saya tak akan berselindung. Ya. Saya dah beri amaran kepada hakim-hakim saya. Ya. Jadi pada saya, ya, tak perlu bimbang lah. Ya. InsyaAllah setakat hari ini saya ingat perjalanan kes di Mahkamah Syariah ini berjalan dengan telus. Mungkinlah kemungkinan, ini wallahualam, saya pun tak tahu. Macam scam poligami dulu, ada juga pihak-pihak yang menyalahgunakan mahkamah, mengambil kesempatan dan kelemahan undang-undang dan sebagainya untuk memperdaya mahkamah. Contohnya kata saman tak sampai kepada pihak satu lagi. Saman tak sampai pada pihak satu. Walhal pihak satu lagi tu ada je. Ada permainan tipu helah di situ.
Ataupun contohnya alamat pihak yang kena tuntut tidak diketahui, walhal ada je alamat dia. Ya. Ini perkara yang saya sebagai waktu itu sebagai ketua hakim, kita akan siasat habis-habisan, ya. Dan jika berlaku ada salah guna kuasa dan sebagainya, kita akan ambil tindakan, ya. Malah saya ingat kita tak ada masalah pun kalau SPRM nak masuk menyiasat dan sebagainya, ya. Setakat ni alhamdulillah lah, kalau Negeri Sembilan tak ada kes lagi lah, ya. Alhamdulillah. Mungkin di negeri lain mungkin ada kes-kes terpencil lah, ya. Ada kes-kes terpencil yang saya kira inilah, ya, antara kadang-kadang tu lah, ya, kelemahan manusia, kelemahan manusia, dan orang ambil kesempatan. Lagi 3 minit pukul 9. Ada soalan lain lagi tak? Mungkin jawapan Datuk tadi. Ya. Kepada Cik Bella Anis, maaf ya, ingatkan puan. Ya, betul. Cik Bella Anis, ya. Okey. Ya. Nampaknya dah tak ada soalan lain. Mungkin soalan terakhir. Soalan terakhir lah kot, sebab saya pun ada urusan selepas ni. Saya minta kalau boleh kita berhenti pukul 9. Oh ya. Rasanya dah tak ada soalan, Datuk. Ada soalan, ya? Ada. Jadi bab bahagian sokong keluarga nanti kita kupas dalam kuliah minggu depan lah kot, ya. Dan soalan-soalan lain tu yang saya sebut, saya alu-alukan lah, ya. Supaya maknanya mungkin ada salah faham ataupun salah maklumat, kita boleh bagi pencerahan. Dan kalau ada pun, ya, cadangan-cadangan untuk memperbaiki kelemahan perjalanan mahkamah syariah ni, saya sangat alu-alukan, ya. Saya sangat alu-alukan, ya. Tak ada soalan, ya? Dah tak ada Kalau tak ada soalan, saya mohon berhenti di sinilah, ya. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini membawa manfaat kepada semua, dan saya minta maklumat ini juga disebarkan kepada kawan-kawan, ahli sanak saudara, ahli keluarga dan sebagainya. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Dengan pencerahan Datuk tadi, insya-Allah semoga mendapat manfaat kepada pada penonton-penonton yang ada menghadapi sebarang masalah. InsyaAllah kita boleh juga kita boleh kemukakan lagi soalan-soalan berikut untuk seterusnya. Soalan berikut, dan dengan ini kita sudahi majlis maghrib pada malam ini dengan jemput kepada Datuk untuk bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri.